Selamat jaga dokter. Hari ini kumpulan saya akan membentangkan tentang sistem tol bermasalah. Apa itu sistem tol bermasalah? Jom kita tengok satu video dulu. 您老是骂我垃圾，兄弟挂车来回里，您维护他够力，谁叫兄弟够协力？那些年的笑话，我们共同的喊你，放学跟着。Semua nampakkan kerana sistem tu yang bermasalah akan menyebabkan mereka hendaklah berhentikan kereta dulu dan menyelesaikan masalah mereka baru bergerak. So ini akan menyebabkan kesesakan jalan raya. So kami ada cadangan apa untuk menyelesaikan masalah ini tersebut. Okey, jom kita tengok. Selamat sejahtera, saya Nakul Caci. Saya sekarang nak present cadangan yang kreatif untuk mengatasi masalah sistem tol bermasalah menyebabkan kesesakan teluk. So, yang cadangan yang pertama ialah peningkatan pengangkutan awam sebagai contohnya bas, kereta api dan LRT. Seperti memastikan perkhidmatan awam beroperasi dengan frekuensi yang tinggi dan ketepatan waktu. Menggunakan teknologi seperti aplikasi mudah alih untuk memeriksa jadual bas atau kereta api secara langsung. Pembayaran elektronik yang mudah dan sistem maklum balas pelanggan. Dan akhirnya bekerjasama dengan syarikat swasta untuk menyediakan perkhidmatan awam yang lebih baik. Kedua yang untuk mengatasi masalah ini ialah kawalan dan pengawasan lalu lintas secara terus. Seperti menggunakan teknologi pengawasan lalu lintas yang canggih untuk mengesan kejadian yang boleh menyebabkan kesesakan seperti kemalangan. Bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan, negeri dan persekutuan untuk menjalankan operasi pengawasan lalu lintas secara terus. Dan akhirnya ialah kamera-kamera dan sensor lalu lintas dipasang di sepanjang jalan raya yang untuk mengesan dan merekod pergerakan kenderaan dan kepadatan lalu lintas. Sekarang saya akan pass kepada member saya. Thank you. Cadangan seterusnya yang akan dibincangkan oleh saya ialah penentuan tarif dynamics. Penentuan tarif dynamics adalah sebuah konsep yang dapat membantu mengatasi masalah kesesakan lalu lintas dengan cara yang efektif. Idea ini mengacu pada penyesuaian tarif tol berdasarkan jam dan tingkat kesesakan di jalan tol. Dengan menyesuaikan tarif tol berdasarkan waktu dan tingkat kesesakan, kita dapat mendorong pemandu untuk merencanakan perjalanan mereka dengan lebih bijak. Hal ini juga memberikan insentif kepada pemandu untuk menghindari jam sibuk, seterusnya mengurangi tekanan pada jalan tol. Contohnya, tarif akan dinaikkan semasa jam sibuk seperti pagi ataupun petang, masa lepas kerja, dan diturunkan pada jam-jam yang lebih senyap. Seterusnya, peningkatan infrastruktur alternatif juga adalah satu cadangan. Dengan memperluas dan meningkatkan jalan alternatif yang tersedia bagi pemandu, ini dapat mengurangi tekanan pada jalan tol yang sering sesat dan menciptakan solusi jangka panjang yang lebih berkelanjutan. Jalan-jalan alternatif ini harus dirancang dengan baik, mempertimbangkan pertumbuhan masa depan dan arus lalu lintas yang diperkirakan. Peningkatan infrastruktur alternatif seringkali memerlukan investasi yang besar. Kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta dapat menjadikan cara untuk mendanai projek-projek ini dan memastikan keberlanjutan pembiayaan. Sekarang saya akan pass kepada member saya yang seterusnya. Yang seterusnya adalah pengurusan trafik pintar. Kewujudan trafik pintar ini dapat mengoptimumkan aliran trafik, melaraskan pemasangan isyarat dan mengubah laluan alternatif kenderaan untuk mengurangkan kesesakan lalu lintas yang berlaku. Cara pengurusan trafik pintar ini dia bermula daripada pengesanan sensor kesesakan lalu lintas dan kemalangan jalan raya, dan seterusnya data bakal dianalisis. Daripada situ, kawalan isyarat trafik akan dioptimumkan dan di situ berlakunya penghalaan semula trafik, dan akhir sekali pembukaan lorong alternatif dibuka. Cadangan yang seterusnya adalah perancangan dan reka bentuk semula bandar. Perancangan dan reka bentuk bandar menekankan suasana mesra pejalan kaki yang bertujuan untuk mewujudkan komunikasi yang bertenaga, sihat dan mampan. Hal ini bakal menggalakkan masyarakat untuk menggunakan kenderaan awam dan kurang bergantung pada kenderaan peribadi untuk perjalanan harian.
Jadi pendekatan ini bukan sahaja mengurangkan kesesakan lalu lintas, tetapi juga meningkatkan kualiti hidup, kualiti udara dan kesihatan awam secara keseluruhan. Hai, nama saya Adan Hazim bin Kulinua dan saya akan menerangkan tentang pertukaran hasil tol. Pertukaran hasil tol untuk menyokong pengangkutan awam, penyelenggaraan infrastruktur dan projek pengurangan kesesakan, mewujudkan malas untuk menambah baik sistem. Kemudian saya juga akan memberitahu tentang kredit tol untuk penerima suri alam. Kredit tol untuk penerima suri alam bermaksud menawarkan kredit tol untuk atau diskaun kepada pemandu kenderaan elektrik atau kenderaan suri alam lain untuk mempromosikan pilihan pengangkutan yang lebih bersih. Kemudian ialah insentif penghantaran luar Climax yang bermaksud menggalakkan syarikat pengangkutan dan penghantaran membuat penghantaran pada waktu luar Climax dengan menawarkan diskaun pada masa terhad. Seterusnya ialah tol tanpa tunai dan pembayaran elektronik. Menghapuskan kaunter tol dan tukar pada sistem tol tanpa tunai dengan pengecaman plat lesen automatik atau teknologi RFID. Hal ini akan mengurangkan masa menunggu di pondok tol dan meningkatkan kecepatan pergerakan aliran trafik. Yang terakhir sekali ialah tol berdasarkan kesesakan. Laksanakan kadar tol berubah-ubah berdasarkan tahap kesesakan. Tol yang lebih tinggi akan dikenakan kawasan yang sangat sesak, maka tol yang lebih rendah akan menggalakkan penggunaan laluan yang kurang sesak. Sekian dari saya, terima kasih.